Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi sama-sama kita menyambung pengajian kita di PDPR. Pelajaran yang kedua kita pada hari ini adalah ibadat, muka teks pada muka surat yang ke-36. Buka buku teks muka surat 36, pelajaran yang keempat. Tajuknya adalah perkara-perkara yang makruh dan membatalkan solat. Jadi perkara yang makruh dan membatalkan solat itu berapa ada? Ada berapa? Yang pertama sekali kita baca di dalam buku teks kita, solat boleh dianggap sebagai waktu peribadi untuk kita umat Islam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya setiap waktu solat kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan meminta doa daripada Allah Subhanahu wa taala, memohon sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala, memohon hajat dan juga perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita perlu menjaga solat kita tanpa dicemari dengan perkara-perkara yang boleh membatalkannya. Maknanya solat ini adalah perkara yang wajib. Siapa yang tidak solat, orang itu telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang pertama yang akan dihisap di dalam kubur nanti, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur nanti, akan dihitung kita punya amalan di dalam kubur nanti adalah solat. Jika solat kita tak selesai, maknanya amalan-amalan lain ditangguh dahulu dia punya pahala-pahala tersebut. Jadi kenalah jaga kita punya solat daripada perkara yang membatalkan dan juga perkara yang makruh. Makruh itu apa? Makruh itu adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak membatalkan. Cumanya kalau kita buat Allah Taala tak suka. Macam kita dengan ayah kita lah. Dengan ayah kita, dengan mak kita, apa yang mak ayah kita tak suka, kita jangan buat. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala tak suka kita buat perkara tersebut, maka jangan kita buat. Walaupun perkara itu tidak membatalkan solat kita. Jadi perkara-perkara yang makruh dilakukan ketika mana solat. Kita lihat pada muka surat 36, buku teks kita. Yang pertama, berpaling atau menoleh muka dari arah kiblat. Contohnya macam mana? Tengok gambar budak sebelah tu. Dia buat apa? Tengah sembahyang, tiba-tiba dia pandang kanan. Tengah sembahyang dia pandang kiri. Perkara tersebut tidak membatalkan solat, kerana perkara itu ataupun perbuatan itu tidak melebihi 3 kali pergerakan. Maknanya tidak bergerak lebih daripada 3 kali. Kalau dia bergerak lebih daripada 3 kali, contoh dia pandang kanan, dia macam ni, maknanya lebih daripada 3 pergerakan, batal solatnya. Berpaling atau menoleh muka dari arah kiblat. Kiblat depan, dia menoleh ke kanan. Kiblat depan tapi dia menoleh ke belah kiri. Perkara tersebut tidak membatalkan, cumanya makruh. Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada kiblat, tetapi kita menoleh daripada arah kiblat yang sebenar. Tidak membatalkan. Kalau menoleh dalam keadaan dada kita bergerak, batal. Contoh kita daripada dada kita dekat depan, kita pun menoleh ke belah kanan, dada tidak menghadap kiblat, membatalkan solat. Tapi kalau kepala sahaja tidak menghadap kiblat, tidak membatalkan, cumanya makruh. Kalau tidak bergerak lebih daripada 3 kali pergerakan dengan berturut-turut. Yang kedua adalah meludah. Meludah pun sama. Tiba-tiba dia ada kahak. Dia ada kahak dekat dia punya tekak. Dia pun dia ludah. Ini berlaku pada zaman Rasulullah. Zaman dulu mereka solat tidak ada kapet, tidak ada sejadah, tetapi berbentangkan tanah ketika itu. Maknanya kalau nak ludah boleh ludah ketika itu. Cumanya perkara itu, perbuatan itu makruh. Tidak membatalkan, cuma makruh sahaja. Yang ketiga, memandang ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan. Sama juga macam tadi, pandang kanan, pandang depan balik, pandang atas pula, pandang depan balik. Tengok cicak ke atas kan, tengok bawah pula.
Tengok kaki dia ada ke tak kaki. Tengok-tengok tak ada kaki. Kan? Tengok kiri pula, tengok kawan sebelah. Jadi perkara itu dia makruh, cuma tidak membatalkan, cuma tak elok lah kita kata tengah semayang kita main-main dalam solat macam tu. Yang keempat adalah bersolat di dalam keadaan mengantuk sangat. Masa mengantuk kan, mengantuk nak tidur mana, mengantuk kan, dia mengantuk, dia solat, maka ketika itu solat tersebut tidak batal kalau dia tidak tertidur. Tengah-tengah solat macam tu, itu maknanya dalam keadaan dia itu tak dengar telinga dan dia tertidur macam tu, batal solatnya. Tetapi kalau dia mengantuk macam ni, mata dah macam ni, dah kuyu dah, orang kata dah high dah dia dah fly dah, jadi dalam keadaan itu makruh, tidak dibenarkan, kena tidur dulu barulah kita dibolehkan untuk solat ketika itu. Kalau dalam keadaan ada masa lagi lah. Kalau tak ada masa, pergi ambil wuduk, mandi, InsyaAllah kita segar. Semayang bukan lama, 5 minit je, 5 minit ke 10 minit kan. Nak buang mengantuk tu daripada kita, dan juga kita boleh solat. Yang kelima adalah memandang sesuatu yang melalaikan. Ni pun makruh juga. Tengah semayang tengok TV, cerita sinetron, cerita drama, pukul 7.30 kan, 7.30 tengok TV, maghrib kan, dia tak nak terlepas cerita tu, dia pun Allahu Akbar, dia tengok cerita tu, macam ni kejadian dia. Tak batal, cuma makruh. Makruh ni pahala dia kurang sangat, maknanya jatuh pahala dia, martabat solatnya tu jatuh sangat kan. Tidak membatalkan selagi dia tidak melakukan perkara yang batal. Kalau tengah-tengah semayang tengok, dia tengok macam tu jadinya, dia bercakap, bila bercakap batal. Tetapi dia memandang sesuatu yang melalaikan. Tengah semayang tengok perempuan tengah lalu, lalai tu tak batal, cumanya perkara itu makruh kan. Ramai orang tengah-tengah semayang mata kat depan, orang tengah lalu dia tengok itu semayang ke apa? Ini banyak jadi kan, kat masjid, kat surau, cuba lalu tengok orang tengah semayang, mesti mata dia macam ni, dia tengok je orang lalu. Jangan buat perkara itu namanya makruh. Makruh perkara tersebut kalau kita lakukan, jangan buat. Kawan ustaz pernah semayang, lepas masa semayang sunat, tiba-tiba kawan dia datang, ulur tangan dia ulur tangan nak salam dengan kawan tadi, kan, dia ingatkan kawan tadi tak semayang. Jadi itu kena ubah sikap kita kan. Biasanya kita buat macam tu mata melilau sana sini. Dan yang keenam adalah yang terakhir, menahan diri daripada membuang air. Nak terberak dah rasanya kan, tengah-tengah semayang tu nak terberak, kena batalkan solat tu, pergi buang air dulu, ataupun qada hajat dulu, selesaikan hajat kita baru kita solat balik. Kalau ada masa lagi lah, kalau tak ada masa kena habiskan jugalah solat tersebut kan. Ataupun sebelum solat, tengah nak solat ni, tiba-tiba nak terkencing rasanya kan, tak nak kencing dulu, pergi semayang dulu, itu makruh. Kalau terkeluar, batal.